So 5 step hypothesis testing ini akan terpakai untuk differences dan juga untuk correlation. Standby, ready. Hypothesis testing. Hypothesis testing ni akan ada 5 step. Okey, 5 step hypothesis testing ni terpakai masa awak buat diploma sampai PhD, sampailah PhD lagi satu. Sama je hypothesis ni. Dia ada 5 step. Step-step yang kelima ni akan digunakan untuk ujian differences, ujian correlation dan juga ujian chi-square. Okey, 5 step dia adalah seperti berikut. Pertama, state, apa dia? State null dan juga alternative hypothesis. So saya kena bagi definisi dululah. Apa maksud null? Null adalah hypothesis of origin. Hypothesis of origin means that asal, keadaan asal. Contoh kalau anda nak membuat comparison. Saya nak buat perbandingan antara sesuatu keadaan dengan sesuatu keadaan yang lain. Contoh macam tadi, saya ada stress value kan. Saya membuat perbandingan stres di kalangan lelaki dan stres di kalangan wanita. So apa saya punya null? Null saya of course stres lelaki sama dengan stres wanita. So stres L is equal to stres W. So ini dipanggil null ataupun null. Faham Hypothesis of origin. Yang asal, keadaan yang asal. Perempuan dan lelaki secara asalnya adalah sama tetapi Allah jadikan berbeza. Contohlah macam tu. Apa-apa benda yang asal, asal-asal usul dia macam mana? Inilah namanya scientific discovery. Sebab you nak kena tahu the origin and you want to test whether you want to reject the assumption of origin or you do not have the ability to reject the assumptions of origin. Jelas ke tak jelas ni? Sebab kita nak reject ni, the evidence of benda ini adalah sama ataupun tidak sama. So ini adalah bahasa statistik. Mu L is equal to mu W. Maknanya mean lelaki adalah sama dengan mean wanita. Mean apa? Mean stress dia. Mean stress lelaki sama dengan mean stress perempuan. Ini contohlah apa yang dipanggil sebagai state your null. Faham Okay, yang kedua adalah alternatif. Ini also known as the research hypothesis. Ini juga digunakan untuk membuat assumption selain yang awak uji. Itu yang dipanggil sebagai research hypothesis. So kalau dalam research hypothesis, usually kita akan kata mu L is not equal to mu W. Maknanya lelaki punya stres tidak sama dengan bukan lelaki ataupun perempuan punya stres. Ayat ini menyatakan bahawa not equal. Faham tak? Not equal, tidak sama dengan. Betul? Okey. Dan anda kena jelas juga ya tuan-tuan dan puan-puan, hipotesis alternatif terbahagi kepada dua. Satu dipanggil sebagai directive ataupun directional dan yang kedua adalah non-directive ataupun non-directional. Apa maksud directional dan non-directional? Ada beberapa cara ya anda nak membuat hipotesis. Ini adalah contoh dipanggil sebagai non-directional. Apa maksud non-directional? Kita kata mean lelaki dan mean perempuan punya stres berbeza. Tapi kita cakap tak siapa lebih banyak? Kita tak cakap. Itulah namanya non-directional. We not indicate anything with regard to the arrow ataupun with regard to the position lah. Tetapi kalau ada setengah penyelidikan yang lain, sahabat kita daripada fakulti lain, daripada universiti lain, dia buat kajian, dia nak tengok mu wanita lebih daripada mu lelaki. Boleh tak? Suka hati dia lah. Ini kajian dia. Faham? Sebab apa? Dia nak proofkan bahawa is there any significant difference between wanita and lelaki. Ini dipanggil directional. Ini dipanggil directional hypothesis. Ataupun hipotesis terarah. Direction maksudnya arah ya. Jadi dia ada dua, directional and non-directional. So kalau anda tengok dekat sini, kita biasanya anda akan buat non-directional. Tetapi ada keadaan anda akan buat directional. Biasanya directional dibuat untuk kajian EXP ataupun kajian eksperimen. Faham tak? Macam tadi ni kita buat terapi. Katakanlah satu bidang penyelidikan ni dia nak buat terapi untuk membuktikan stres wanita lebih kurang
ataupun lebih tinggi stres wanita ni berbanding dengan lelaki. Sebab apa perempuan lebih banyak stres daripada lelaki contoh? Apa-apalah dia punya kajian tu nak membuktikan demikian. Kenapa dia nak membuktikan demikian? Sebab dia memang bias contoh. Dia punya sukalah sebab dia punya kajian ya. Itu yang dipanggil sebagai null dan alternatif. Ada beberapa soalan tak pasal null dan alternatif? Anda kena betul-betul jelas Kena betul-betul jelas. Sama juga apa dia? Sama juga apabila anda, ini saya cerita step 1 dah ya. Ini baru step 1 step 1. Sama juga kalau anda cerita pasal correlation. Correlation dia tak cerita pasal mu, dia cerita pasal slope. Apa dia? Slope. Dia cerita pasal slope. Slope is equal to 0. Ini adalah bahasa statistik. Tapi kalau dalam bahasa manusia, kita akan kata there is no relationship ataupun there is no correlation between X and Y. Faham tak? Faham kan? Dan kalau kita kata P sengit is not equal to 0, means that there is a slope. Betul tak? There is a slope. So kita akan kata there is relationship. Okay, relationship between apa? X and Y. Cuma kita tak tahu ataupun kajian kita tak nak ambil tahu pun sama ada ianya adalah positive correlation ataupun negative correlation. So kita ada juga P sengit is equal to 0, or kita ada lagi satu yang dipanggil sebagai P sengit is less than 0. Ini panggil correlation. Faham Correlation faham Saya cerita teruslah sebab depan ni kita nak apply pun knowledge ni. Faham tak ni? Kalau tak faham bagi tahu sekarang. Contoh kita ada jenis correlation yang dipanggil sebagai linear correlation. Apa yang awak predict pada X, itu yang berlaku pada Y. Ada juga yang dipanggil sebagai inverse correlation. Apa yang awak predict pada X akan menurun Y itu. Ada yang awak predict pada X, tak ada apa pun yang berlaku pada Y. Faham? Contohnya senang je. Semakin banyak anda makan, semakin beratlah badan anda. Betul tak? Banyak intake of the food, calorie inside your body, then your body weight are going to be increased. This is the typical example. Masya Allah, Masya Allah. This is the typical example of what we call it as a positive correlation. Faham Ini panggil positive relationship lah ataupun positive correlation. And then we have a negative correlation. Contoh, apabila paling banyak anda menghisap rokok, semakin berkuranglah kadar keupayaan paru-paru. Betul tak? Contohlah. And then kita ada another one, we call it as a no apa? No relationship ataupun no correlation. Contoh macam mana? Semakin banyak kita, semakin laju kita membawa kereta, semakin kita banyak menghasilkan air kencing. Ada kaitan tak? Contohlah, tak ada kan? Dia tak ada kaitan. That's why yang nak menentukan ada kaitan tak ada kaitan ini, therefore it is very crucial for you as a scientist or as a researcher to make sure you look into the apa yang kita panggil sebagai LR. LR stand for literature review. Kalau tak, dia jadi mengarut lah. Anda buat kaitan ikut suka kepala otak kamu. Tak boleh tak boleh. Anda tak boleh buat begitu. Contohnya macam saya kata tadi lah. Semakin laju kereta, semakin banyak air kencing. Tak ada kena-mengena. Kebetulan anda memang ukur dia punya air kencing, bilangan, jumlah. Lepas tu anda ukur kelajuan kereta, lepas tu anda buat korelasi macam tu. Tak ada kena-mengena. Saya pun boleh buat korelasi kan. Semakin lama Ramadan ni berakhir, semakin banyak duit habis. Boleh tak? Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Itu panggil scientific discovery, kena jelas ya. Okay, ladies and gentlemen, setakat ini saya dah bagi tahu tentang correlation. Saya dah bagi tahu juga tentang differences. Saya tak bagi tahu lagi cara nak tulis ayat-ayat differences. Ayat differences senang je lah. Kalau kita kata H0 dan juga alternatif dia tadi, saya nak buat satu kajian. Salah satu daripada saya punya konsep kajian adalah mencari perbandingan stres dan faktor-faktor demografi. Contoh kan. So apa saya punya faktor demografi? Jenis jantina. Betul? Contohlah saya nak tahu lelaki dan juga wanita. So apa null saya? Saya akan kata mu is equal to mu. Mu grup lelaki sama dengan mu grup perempuan. Tapi ini bahasa statistik. Kita nak bahasa Melayu ataupun bahasa yang manusia boleh faham. Kita akan kata apa? There is pandai. There is no difference. There is no difference of the stress level between. Ya Allah, pandai betul. Between male and female. Okay, kita punya alternatif kita akan kata there is pandai. There is a statistical difference.
of the stress score between male and female. Jelas? Bagus Jarang student yang saya ajar dia boleh terus nampak dah apa nak cakap there is no dengan there is ni. Tak betul. Saya tak tipu. Saya tak tipu. Ni bukan saya nak mengangkat-angkat, tak betul. Ni memang betul. So maksudnya anda telah makan kismis, kurma, air masak dan air zam-zam yang cukup. Bagus. So ingat, saya ulang balik semula. Step 1, state your null and also state your hypothesis alternative. Dalam example ini saya just maintain, saya buat pasal stres antara lelaki dan perempuan ya. Saya akan buat there is no statistical difference of stress score between gender. Ini contohlah, saya nak ringkaskan je. Tapi yang atas, yang bawah dia alternatif, saya akan kata there is statistically different of stress score between gender. Okay, ada setengah tuan-tuan dan perempuan memang suka nak tulis explain male and female and so on, is acceptable. That one is a very good lah for your understanding process. Okay, ini step yang pertama, khalas. Step yang kedua, standby. Step yang kedua dalam hypothesis testing, bukan hippopotamus. Hippopotamus tu yang makan tembikai tu, badak air. Ini panggil hypothesis. Step yang nombor 2 dipanggil sebagai alpha value. Alpha value ataupun nama lain kita panggil sebagai CI ataupun CR, critical region. Benda ni kalau nak explain dia jadi 2 jam ataupun 3 jam punya kuliah lah untuk cerita pasal normal tabulation curve, untuk cerita pasal how to convert from the normal value into the probability values using the formula S equal to Z value. Z is actually equal to X minus mu divided by the sigma, the power of that sigma. Nanti awak confuse lah. So saya cerita paling senang, alpha value ni adalah menentukan kawasan kita untuk membuat justifikasi kita nak menolak ataupun gagal menolak null. Kawasan kita nak menolak null tu tadi. Sama ada kita setkan value tu dan kita tengok dia menolak ataupun gagal menolak. So dekat mana yang kita nak bincangkan pasal alpha value ni? Secara jumhur ulama'nya, ulama' bagi tahu daripada zaman Fisher dulu, seorang statistik, dia bagi tahu dalam probability ni anda kena buat assumption berapa banyak probability untuk membuktikan betul-betul wujud ataupun tidak wujud sebenarnya perbezaan itu. Therefore Fisher bagi tahu sekurang-kurangnya adalah 95%. 95% dalam konsep probability lah, ataupun dengan nama lain 0.05 kita punya alpha value. Faham So kalau kita nak lebih lagi boleh tak? Kita nak buat 99%, iaitu alpha kita 0.01. Boleh? Jawapan dia boleh. Nak buat 99.9%, iaitu 0.001. Boleh? Boleh. Nak buat macam disinfeksi 99.99, iaitu 0.0001. Boleh. Tapi kena sedar diri lah. Kalau setakat nak ambil sampel dekat hospital yang namanya adalah radiografer, macam saya kata tadi, anda ambil ikut hospital, anda tak masukkan dia dalam kabin, tak masukkan dia dalam satu tempat yang anda kontrol, tapi nak buat macam orang yang masukkan tikus dalam makmal. Fair tak? Tak fair, sebab akan ada banyak variability yang akan mengganggu gugat, yang menyebabkan last kali anda punya statistical power tu tak mencerminkan analisis dan juga scope of your data driven. So apa yang saya nak tunjukkan sini biasanya lah akurasi. Ini juga dinamakan sebagai akurasi. So akurasi ni biasanya kita boleh increase dengan menyeting ataupun membuat setup pada kita punya alpha value seperti yang saya terangkan tadi. So biasanya jumhur ulama' cadang sekurang-kurangnya adalah 0.05. Faham Boleh tak kita nak buat 0.10 ataupun 90%? Jawapan dia boleh, tapi father of statistics seperti Fisher suggest kalau nak buat 10% error ataupun 10% probability, baik tak payah buat. Faham? That's why dia kata paling common 0.05. That's why jumhur ulama' social science cadangkan 0.05. Sama juga diadaptasi oleh orang-orang medical statistics. 0.05 is your default alpha value yang you set. So dengan kata lain, step nombor 2 ni, setkan anda punya alpha value. So seperti mana saya maklumkan, jumhur ulama' kata berapa? Kalau anda tak tahu nak letak berapa, letaklah 0.05. Nak lebih accurate letak? Boleh, tapi cermin diri. Itu je saya nak cakap. Jelas? Faham? Bagus. Kita pergi step yang nombor 3. Step yang nombor 3 ni adalah step yang sangat crucial.
di mana dia membezakan anda membuat apa. Step yang ketiga dipanggil sebagai run or calculate and report. Anda kalau belajar statistik dekat universiti, kemungkinan step-step ni diajar dengan terminologi yang lain. Ataupun cara dia explain lain lah. Profesor kamu cerita explain lain. Saya ni cerita untuk orang-orang yang nervoice sampai orang yang advance, benda yang sama. Run or calculate. Kenapa saya kata run or calculate? Sebab run adalah untuk pakai software. Kenapa saya kata calculate? Sebab ada student yang memang belajar biostatistik, macam student saya, kena kira manual. Nak tahu ada beza ke tidak, kena kira manual. Sebab apa dia orang kena kira manual? Sebab student saya akan terlibat dalam pengiraan statistical analysis untuk tahu reject or fail to reject null dalam banjir. Komputer nak celah mana hidup? Tak boleh nak hidupkan komputer. Jadi kena kira manual. Faham tak faham? Awak ada tak sampai level tu? Tak ada. Level awak kalau banjir memang tak buka kedai, betul? Betul ini saya bagi contoh lah. Sebab itu ada sebab lah kenapa ada orang kena run saja, ada orang kena calculate juga. Sebab of these different functions when you use this knowledge. Okay, bila you pakai software, you akan run. Run ni menggunakan SPSS, menggunakan Jamovi, menggunakan PSPP, menggunakan apa juga statistical package, dan you akan report. Apa yang you akan report? Ada dua benda utama you akan report. Pertama adalah statistical value. Statistical value ni ada banyak lah. Ada yang dipanggil sebagai T-stat ataupun T-statistik. Seperti one sample T-test, independent sample T-test, dia panggil T-stat. Ada yang panggil sebagai F-stat. F-stat ni adalah ANOVA. Faham tak faham ni? Dia punya gelaran dia. Bila anda tengok dalam jurnal, dia tulis T. T-statistik. Maknanya ini adalah ujian one sample T-test ataupun independent sample T-test. Dia buat comparison antara mean satu kumpulan dengan standard ataupun dia buat comparison antara dua kumpulan. Tapi anda tengok dalam satu jurnal lain, dia punya kepala atas tu dia tulis F. Itu bermaksud dia run menggunakan ANOVA. So inilah yang dipanggil sebagai step nombor 3, dan yang kedua adalah anda akan report P-value. Dengar baik-baik Zaman-zaman sebelum ini orang pakai P-value. P-value bermaksud probability value based on the Fisher punya cerita tadilah 0.05. Tetapi scientific discovery find out that the P-value ni ada masalah, di mana kita panggil sebagai P juga penipuan. Apa dia? Sebab dia adalah berdasarkan probability pada jadual yang dinamakan normal tabulation curve tadi. So orang boleh tipu P-value ni. So untuk mengelakkan masalah ini dan mengaplikasikan lebih indah lagi, ada lagi satu matrices yang digunakan. Saya colourkan merah sebab benda ni adalah additional knowledge saja. Dinamakan sebagai 95 CI. Confident interval. Confident interval ni adalah another way to know whether you want to reject or fail to reject. Dengar baik-baik P-value digunakan untuk membuat justification. Justification whether you want to reject ataupun fail to reject. So penyelidik banyaknya tengok ada orang boleh menipu sebab nak masuk dalam paper yang lebih impact factor, contohlah. Itu salah satu sebab kenapa kita tak nak lagi dah pakai P-value sahaja. Ya, P-value kena laporkan, tetapi kita kena laporkan juga CI, confident interval. Selain daripada itu, kita juga akan nakkan kenapa kena pakai CI is because kita nak buat comparison. Comparison. CI ni kelebihan dia, kita boleh compare antara satu data yang dibuat di Malaysia contoh dengan data yang dibuat dekat negara lain. Sebab itu kalau anda tengok dalam R0 adalah kadar keberjangkitan COVID-19, betul tak? Yang Datuk DG Tan Sri DG cerita tu selalu tu, dia akan bagi dalam bentuk CI, confident interval, betul? Dia akan ada Selangor, Johor, Perak, Negeri Sembilan, sebab dia adalah comparable, faham tak? Dia dikira berdasarkan confident interval, so dia being comparable dengan satu negeri dengan negeri yang lain. Tapi kalau setakat pakai P-value, dia tak boleh nak dikomparekan sebab dia ada berkaitan dengan berapa banyak sampel yang dia ambil, berapa banyak denominator, bla bla bla, and so on so forth. Setakat ni jelas. So kesimpulan dia yang CI ni good to know that another one selain daripada P-value adalah CI, confident interval. Setakat ni jelas Kalau jelas kita pergi ke step nombor 4. Step nombor 4 dinamakan sebagai step nombor 4 dipanggil sebagai decision. Di mana P less than alpha
ataupun 0.05, kalau kita find out that our probability statistic is actually less than our alpha, therefore kita akan buat keputusan untuk reject. Apa yang you reject sebenarnya adalah H null. Okay. Kemudian kita ada lagi satu condition, P more than alpha, which is in this case 0.05, we are going to fail to reject. Reject apa? H null. Contoh ni contoh. Contoh kita nak buat kajian antara female punya stress tadi dengan male punya stress. Kita dah buat dipanggil sebagai independent sample t-test. Kita find out that kita ada t statistik, ada value dia. Kemudian kita tengok p value. P value yang dihasilkan oleh SPSS, dia akan tulis SIG Dia akan tulis SIG. SIG tu adalah p value lah. So katakanlah value yang awak dapat ni 0.043. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah 0.043 kurang ataupun lebih daripada 0.05? Kurang, pandai. Saya suka jawapan itu. Ini adalah less than alpha. Therefore, reject ke fail to reject? Reject, pandai. Itulah dia punya cara buat hipotesis. Jelas? Jelas Katakan awak kira lagi satu, sahabat kita yang seorang lagi pula, dia ada dataset yang lebih besar. Mereka ni buat kajian, dia dapati 0.0832. Saya nak tanya anda, lebih besar ataupun kurang daripada alpha? Lebih besar. So kalau lebih besar, kita reject ataupun fail to reject? Pandai. Jika anda fail to reject, maka anda tak boleh buang anda punya null. Kenapa saya cerita reject atau fail to reject? Ini aplikasi dia. Dengar baik-baik. Bila kita kata reject, maknanya kita buang null ni. Awak bayangkan null yang saya sedang tenyih ni hilang. So apa yang tinggal? Alternatif yang tinggal. Anda ingat contoh kita kata there is no significant difference. Kita punya p value tadi 0.043. Kita reject null. Maksudnya kita padam null ni. Apa yang tinggal? Alternatif. So maknanya kita membuat kesimpulan bahawa ada different, ada perbezaan, pandai. Tapi kalau kita kata kita kata kita gagal tolak, nak tolak tak boleh, nak tolak tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tolak. We are unable to reject our null, therefore the null will remain there and we are going to make a conclusion based on what is remaining over there. Therefore itulah yang dipanggil sebagai there is no different. Kita akan kata tidak ada beza lah antara lelaki dan perempuan. Jelas Jelas tak jelas? Okey, yang terakhir tadi kawan awak pun dah bagi tahu jawapan. Bagus, saya suka jawapan ini. Step nombor 5 dipanggil sebagai conclusion. Mana P less than alpha, kita akan reject, betul tak? So bila kita reject, kita akan buat conclusion there is significant difference. There is significant difference of x, of y between x. Ni contohlah. Ada perbezaan untuk y ni awak punya outcome lah, di antara x ni faktor. Kalau kita punya p value more than alpha, maka kita akan fail to reject. Maka kita akan kata apa? There is no significant difference of y between x. Faham ayat-ayat tu adalah ayat yang awak boleh just later on lah. Bila awak tengok nota saya ni dan dengar saya punya penerangan ni, insya-Allah taala alaiya awak akan faham. Tetapi gemar. Tetapi anda kena ingat apa yang saya tunjuk ni adalah apa ni tadi? Siapa yang boleh catch apa yang saya nak cakap ni? Ini directional ke non directional? Non directional, sebab dia adalah tak tahu sama ada dia lebih besar ataupun dia lebih kurang. Sebab kita punya null, kita akan kata mu m is equal to mu f. Lelaki dengan perempuan mempunyai null yang sama. Dan kita punya alternatif akan kata lelaki dan perempuan mempunyai tidak sama. Kita kata sama atau tak samanya. Kita tak tahu direction. Betul tak? Bila tak tahu direction, dalam SPSS, awak akan perasan benda ni, dia akan tulis dekat situ tutel. Tutel maksudnya apa? Dua ekor ataupun dua hujung. Dengan kata lain, ini tutel ni adalah non-directional. Faham? Tapi kalau kita kata mu male is more than mu female, maka ini dipanggil sebagai directional. So ingat, yang SPSS bagi tu, dia tulis
two tail. So kalau anda punya adalah directional, anda perlu darab ke anda perlu bahagi dengan 2? Yang dia bagi tu adalah yang two tail. So kalau nak menguantilkan dia, anda perlu bahagikan. Faham tak? Yang dia bagi tu adalah P, contoh macam ni kan. Anda buat one tail konon-konon anda buat one tail. Yang anda buat ni 0.043 ni adalah the P value untuk dia tulis kat situ two tail. Two tail 0.045. So kalau one tail dia akan proportionate lah. Faham Alright, itu contoh one tail dengan two tail. Tapi kalau anda confuse two tail dengan one tail, jangan buatlah yang one tail. Buat semua two tail, iaitu ada different, tak ada different. Mana lebih besar daripada? Saya mau fikir benda itu nanti masa buat degree, master, PhD dan juga postdoctoral. Kan? Kalau anda punya supervisor tanya. Contoh lah, faham tak faham ni? Tapi jangan cakap saya ajar, cakap orang lain ajar. Dapat hidayah daripada yang lain. So kita punya summary. Summary kita, step yang pertama null dan alternatif, jelas. Step yang kedua adalah alpha. Step yang ketiga run or calculate and report. Step yang keempat adalah decision. Dan step yang terakhir adalah conclusion. Jelas, habis, khalas. So mari kita lakukan demikian. Ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Saya produce kejap video ni. Okay, mari kita